Jadi munasabah kita ma'al hijrah ataupun munasabah kita tahun baru Islam 1445 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula Nabi yang sebenarnya dan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hadis katanya dah innamal a'malu binniyat, daripada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi ada sebeda daripada satu hadis yang bersangkut dengan al-hijrah, yakni tahun baru Islam. Jadi kita di sini tu kalau tahun baru orang agama asing pok kita ni golek ke besarlah. Tahun baru Pimai, sini panggil Pimai. Kalau di Malaysia ya panggil tahun baru dah. Kalau kita sini panggil Pimai sia, orang panggil bulan Muharram, bulan 1. Golek ke kita tu besar dah. Besar dan kadang-kadang orang Islam kita sendiri, Melayu kita sendiri pun dah ada juga dah. Tapi alhamdulillah pada tahun ni kita tengok kepada tempat kita di Petaning lah ni banyaklah anak-anak malam ada ma'al hijrah, adalah tok guru, ada penceramah setiap malam duk ceramah tertengik ma'al hijrah. Masalah sambut tahun baru Islam. Kerana tahun baru Islam ni dikatakan satu perkara yang patut kita ingat peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijrah daripada kota Mekah mari kepada kota Madinah. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nak baca satu hadisnya, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsain ialah Abu Abdullah Bukhari dan pula Imam Muslim. Jadi kita pada tahun baru ibu-ibu dan bapa hadirin hadirat jadi pada tahun baru Islam ni makna hijrah. Kemudian dalam makna hijrah, arti hijrah ni makna berpindah. Berpindah ni makna kata asal makna daripada lafaz Arabnya al-intiqal min makanin ila makanin akhar, yakni kita berpindah daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Seperti Nabi kita berpindah daripada kota Mekah kepada Madinah, itu makna al-hijrah, makna berpindah. Semacam ibu-ibu kita, ayah-ayah kita hari ini duduk di Malaysia, kemudian hijrah mari kepada Petaning. Ini makna al-hijrah daripada hajara yahjuru hijratan. Tapi pasal mana-mana al-intiqal, makna berpindah. Tapi dalam arti kata hijrah ni banyak isinya. Dalam hijrah ada makna berjuang, makna al-mujahadah. Dalam al-hijrah ada makna al-ukhuwah, makna kasih sayang. Dalam al-hijrah makna ada as-sahabah. Ni tengok ni. Jadi kawan bapa dan kawan ibu, hadirin hadirat mari datang daripada Malaysia, datang ke sini makna al-hijrah, yakni berpindah daripada satu tempat mari pada satu tempat. Di dalam arti kata al-hijrah ni ada makna kasih sayang. Ada maknanya silaturrahim, hubung satu sama lain di antara kita sama-sama muslim. Semacamnya kita kata orang yang duduk di Mekah maka berhijrah pergi kepada Madinah, maka di situ timbul kasih sayang, timbul al-ukhuwah. Ayat katanya ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala firman kata innamal mu'minun, sesungguh orang-orang yang beriman, orang yang ada iman, yang mengaku la ilaha illallah dengan lidah, la ilaha illallah dengan apa? Al-iqrar bil lisan, at-tasdiq bil qalbi. Ni orang beriman. Makna orang ada kalimah la ilaha illallah, dia iqrarnya dengan lidah dan dia tasdiknya dengan hati. Kemudian orang yang ada iman ni Allah Taala kata ikhwatun, yakni persaudaraan. Saudara ketika ni saudara ni sebuah ibu bapa ke? Ni sebuah titih baris ke? Tak. Yakni saudara tika ni orang panggil fiddin, yakni pada agama. Tengok kita kata, tengok duduk sana ibu bapa duduk di Shah Alam, mari sini tujuan ke apa? Tujuan nak hubung kalau kira mari adik-beradik tak. Ibu bapa tu lah, mak tu lah, tak juga. Adik-beradik tu lah pun bukan juga. Tapi mari kerana agama. Kerana din. Kerana agama. Lepas tu makna kata Nabi sebut kata orang musafir tu apabila ia safir mari, doa yang satunya Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala kuburkan doa orang musafir.
Dah, sebab tu orang Safi ni besar, orang berhijrah ni besar. Nabi kata pada sepotong hadis katanya, as-safaru qita'atun minal 'adzabi. Bermula Safi itu ialah satu potongi daripada keseksaan. Seksa rak dalam Safi lenguh lah atas kereta berjam-jam dah. Duk atas kereta berjejer. Lenguh kaki siapa bekak tu duk rosak duk luruk dah kan. Susah rak. Kadang-kadang duk atas kereta wasa nak kecing, kadang-kadang atas kereta wasa lapar, kadang-kadang atas kereta wasa nak pergi qada hajat dah. Kadang-kadang atas kereta wasa penat tu mari wasa pening-pening kepala. Sebab tu Nabi kata as-safaru qit'atun minal 'adzab. Bermula Safi perjalanan jauh ni ialah satu potongi daripada keseksaan. Seksa tak? Seksa, susah, lenguh, penat, tidur tak cukup, biasa tidur rumah tak lembek tebal-tebal ni, mai tidur tak kereta sakit tekak-tekak, kadang-kadang kena duk beluruk dengan minyak panas, sakit tekak. Seksa tak? Seksa. Sebab tu di dalam keseksaan ini Allah Ta'ala wi rukhsah, Allah Ta'ala wi kemudahan bagi orang sampai dua marhalah. Marhalatan, bukan satu marhalah. Dua marhalah ini ialah kesetengah daripada ulama letaknya. Kalau perjalanan sekarang 90 ni. Hak ni di atas kau yang muktamad. Kata setengah 94, kata setengahnya 82. Ini di atas KKK. Di atas perkataan yang dikatakan oleh ulama. Tapi kalau kita ambil kau yang kuat, kau yang muktamad, kau yang kuat, yang rajah daripada ulama 90 ni kilo, ini dua marhalah. Apa makna dua marhalah? Yakni uta berhenti minum air 3 kali di dalam padang pasir. Ini murad dengan marhalatan. Apa dua marhalah? Yakni uta berhenti minum air 3 kali. Kerana uta ni satu binatang yang sangat sobat. Binatang yang sangat sobat. Tengok ketika kita pergi Mekah, tengok uta di tengah padang pasir, dia sangat sobat. Lepas tu uta dia boleh minum, lepas dia minum boleh taruh air dalam perut dia ni sampai seledi dalam perut dia. Ketika dia jalan, boleh dia taruhkan air di dalam perut dia ni masanya seminggu. Sebab dia jalan, dia berhenti sekali, dia minum air semua air atas belakang dia, nak sejuk. Dia berjalan pula. Makna kata di dalam 3 kali perhentian, 3 kali berhenti uta minum air ni, itu orang panggil dua marhalah. Lebih kurang kalau kilometernya 90 ni, maka ketika ni Allah Ta'ala wi rukhsah, apa wi laisin, wi perkara kemudahan bagi orang sampai boleh jamuk serta kosa. Boleh jamuk serta kosa. Asalnya semaya azimatun. Di dalam hukum fiqh dan usul fiqh ni azimah. Mana azimah? Semaya 4 rakaat. Ibu bapa dah, ibu-ibu ayah, amo tak saya kecek semak. Nah, orang Malaysia ni lebih tahu dah amo lagi. Tapi amo nak kecek sekadar sepitas-sepitas lalu kita mari dah dalam keadaan kita musafir dan kita berhijrah. Apa tujuan hijrah? Apa arti hijrah? Al-hijrah ada mana al-ukhuwah, al-hijrah ada mana mahabbah, al-hijrah ada al-makna al-mawaddah. Dalam al-hijrah adanya as-silah, silaturrahim. Dalam al-hijrah ada al-mujahadah. Kemudian dalam al-hijrah ni, dengan sebab hijrah ni besar dan musafir ni pun besar, di dalam asalnya Allah Ta'ala tu mengata aqimus salah, semaya oleh kamu hei orang-orang beriman, as-salata, banyak ayat ni aqimus salah, dan setengah ayat ni aqimis salah tarafayin nahar wa zulafan minal layl innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Banyak ayat suruh kita semaya. Tapi dalam ayat semaya mari tu kata semaya 4, semaya tu 2, semaya tu 3, semaya saat ni tu 4, 3. Siapa dia duk suruh pula tafsir ni? Ini hadis yang menyata atas semaya baik mana? Semaya pesing mana? Mu semaya ngorik 3 rakaat muntakbir baik mana? Pesing mana? Mi'at semaya lagu mana? Hak ni Nabi dan hadis yang menerangnya. Kemudian bagi kita orang hijrah ni, hijrah daripada Sya'lam mari kepada Petani, mari pada Kota Baru Main, orang panggil Kampung Tok Nah ni. Ini makna yang arti besar. Makna hijrah ketika ni ada makna silaturrahim, hubung silaturrahim satu sama lain. Dan dalam al-hijrah ketika ni ada makna al-mahabbah, ikat kasih sayang, irat kasih sayang. Di dalam al-hijrah ni juga ada al-mawaddah, makna kasih sayang, irat kasih sayang di antara satu sama lain. Mana arti kata besar sangat. Tuhan suka innallaha yuhibbul tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Patut innallaha yuhibbul mu'minin. Tuhan kasih pada orang bertaubat, Tuhan kasih kepada orang-orang beriman. Kemudian hijrah kita kacanya azimah asamaya mari 4 rakaat.
4 rakaat main ngorit 3. Tapi ngorit yang ada kosa, nah kosa ngorit sekarang. Subuh pun kosa awak sekarang. Ni mazhab mana tak tahu dia. Dan mana mengkosa subuh? Ha kosa. Kenapa kau sapi? Pak sekarang. Ngorit buat 2. Hak ni tak boleh kosa. Subuh dengan ngorit tak boleh kosa. Lepas tu asal mari hukumnya azimatun ialah 4 rakaat. Tapi dengan sebab kita orang musafir cukupnya 2 marhalah, maka Allah Subhanahu wa taala wi kemudahan kepada kita, yakni boleh kitanya kosa sertanya jamak. Di dalam mazhab Syafi'i kita, bukan Hanafi nah, mazhab Syafi'i. Kita bicara Syafi'i dulu. Sebab kita kebanyakan Malaysia dan Thailand, lagi pula Fatani, lagi pula Indonesia semua ni banyak bermazhab Syafi'iyun. Orang panggil Syafi'iyul mazhabi. Orang panggil Imam Syafi'i ni kata mazhab kita. Imam Syafi'i tak ada orang yang bijak. Kita dengar belakang cerita Imam Syafi'i. Nah, kita duk merzhab Imam Syafi'i nak sikit kata kita ni, duk merzhab, duk minumnya jalan ni bagi Imam Syafi'i dalam semaya kita, dalam zikir kita, dalam asmaya kita, dalam ketika duduk kita, dalam masalah munajat kita dengan Allah. Kebanyakan kita orang di wilayah ni duk berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kalau kitab fiqh lalu kitab Munyatul Musalli ataupun kitab-kitab yang lain daripada Furu'ul Masail, daripada kitab Syekh Daud dah. Kemudian dalam semaya kita ibu apa? Boleh ke apa? Jamak. Boleh kita kosa. Lepas tu kalau mazhab Hanafi, ya boleh jamak saja, tak boleh kosa. Ya boleh ke apa? Ya boleh kosa tapi ya tak boleh jamak. Mazhab Syafi'i kita apabila cukup 2 marhalah ini, nah bagi ibu bapa mari jauh ni, dia boleh serat dah daripada ustaz-ustaz kita, makcik kita, pocik kita mari jauh ni, serat dia boleh kosa dan boleh jamak. Tapi dalam musafir kita ya ada 2. Ada safarun mubah. Di dalam musafir kita ni orang panggil safir yang mubah. Nak harus kita kosa, nak harus kita jamak dalam mazhab Syafi'i. Makna kata safarun mubah, yakni safir itu harus. Orang panggil bukan safarun apa? Maksiyatun fis safar. Hak ni boleh kosa dan jamak. Jangan orang panggil maksiyatun bis safar. Maksiat di dalam safir. Lagu ana nak contoh. Misal kita mari pada Syaklam, kita niat turun tangga daripada rumah lagi dah. Niat hati kita, kuasa hati kita nah, aku mari nak berjoli ataupun mari nak minum arak di petani. Ya di Syaklam lagi ataupun di Malaysia lagi kita niat sana mari kata aku mari nak buat karo, mari nak buat kejahatan, turun tangga niat lagu terah. Maka safir lagu ni orang panggil safarun ghairu mubahin, yakni safir yang tidak harus, dan safir ini tak boleh nak qasar, tak boleh nak jamak. Kenapa? Karena kita niat rumah kata nak mari buat maksiat. Orang panggil gagu-lagu ni orang panggil maksiatun bisafari. Macam modok taning nak pergi ke Hanjai, nak pergi joli dengan betina apa itu ni di Hanjai. Lagu tu orang panggil safi kita tak leh nak qasar, tak leh nak jamak. Hak masalah boleh qasar dan jamak, yakni safi kita saat ni tu harus. Lagi pula tak ada berdosa dalam ketika safi. Adapun dalam ketika kita bersafi saat ni kita duduk tak kereta, kita pergi kecek benda yang salah ataupun kita pergi tengok benda yang tidak baik, hak ni harus bagi kita tu nak qasar dan jamak. Kamu di dalam qasar jamak kita tahu belakang dah. Tapi hak nak sempurna tu, nak pergi Tuhan terima tu payah buat apa. Semua duk buat amal belakang. Duk buat belakang, ibu duk buat, ayah duk buat, pocik-pocik duk buat amal belakang. Tapi kita nak buat lagu mana amalan kita dikabulkan oleh Allah. Kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadis Nabi daripada Abi Amrin dan Abi Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkatanya Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan-amalan kita itu bergantung dan bersepakai dengan niat kita buat apa. Niat penting sini. Bagi kita ni mula-mula sekali tarekat, dan mula-mula sekalinya syariat, lepas pada tu tarekat, lepas pada tu hakikat, lepas pada tu makrifah. Orang ni nak naik kepada hakikat lalu boleh tak? Tak boleh. Kalau dia naik, dia sampai jatuh lek. Mula-mula orang kita sekalinya kita pergi dah bab musafir, harus kita qasar, harus kita jamak, lepas tu kita semaya, kena dengan cara Nabi. Nabi nak lagu mana? Kadang-kadang semaya ya dia, kadang-kadang banyak macam orang kita semaya.
Kadang-kadang ketika ya takbir tu ya peling dah, kadang-kadang was-was di takbir tu pun ada. Duk Allah 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 ada tak? Nah, semaya ya teh. Kadang-kadang orang takbir ni takbir Allah hak kita tahu dah. Ni dua tahu. Takbir bagi yate. Nah, ibu jari kena betul dengan cuping telinga, hak atas betul cuping telinga sebelah atas. Ini di atas kau yang pertama. Di atas kau yang kedua gitu. Deh. Boleh dua, boleh belakang ni. Tengah kita tengok orang buat lagu ni. Allahu Akbar. Ya cuik linga sikit. Setengah orang tu Allah lagu tu. Orang panggil ibu jari betul dengan cuping linga atas ni. Betul dengan cuping linga atas. Dan kamar dia Allahu Akbar. Dia bukan kata. Dan kena Allah. Ada agak setengah tu. Allah. Ada juga pesing-pesing tangan. Allah. Ada tak? Ni bermacam-macam, berbagai-bagai daripada cara takbir, tapi yang sah, hak yang sempurna, hak yang dikandaki oleh syarak, yang dikandaki oleh lama, Allah lagu tu. Dah, lepas tu cara letak tu bukan tak lagu tu. Nama kita tu payah sikitlah, berat sikit tak lagu tu. Kita dah tahu belaka dah. Nabi kata tahta surrati ditakwilkan dengan mana fauqa sudrati. Di atas pusatnya, tak putar pusat. Kemudian Nabi kata semua amalan kita sangkut dengan niat. Niat kita niat nak buat gapo ibu bapa, maka niat nilah dibilangkan oleh Allah. Nabi katanya innamal a'malu binniyat, sesungguh amalan kita bersangkut dengan niat, bersepakai dengan niat kita. Lepas tu baginya wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguh sabitlah bagi seorang tu barang yang dia niat. Bagi mokcik-mokcik kita mari pada Malaysia niat gapo mai sini, boleh kata kalau kita niat merisano nak berhubung silaturahim, nak berhubungkan salah tu gapo sifat gapo orang panggil tali periratan kasih sayang, sama-sama muslim, sama-sama orang beriman, sama-sama orang yang ada iman, ada kalimah la ilaha illallah, maka ketika ni kita boleh dapat benda itulah, dapat hubungi ya sebenar, hubung silaturahim seperti sahabat di antara Muhajirin wal Ansar. Dulu orang Mekah dengan orang Madinah tak kenal. Dulu orang Mekah dengan orang Madinah seteru, tapi apabila agama mari, apabila bawa oleh Nabi SAW mari kepada Madinah, orang-orang Islam tak pernah kenal di antara Muhajir wal Ansar. Kemudian ketika ni kasih saya siapa nak tukar ganti tak boleh. Kasih sangat-sangat, lebih daripada daging darah lagi rapaknya. Siapa orang Madinah belmo negara ada isteri 4 orang, beri seorang 2 kepada orang Muhajirin, beri kepada orang Mekah. Nak ayat kata kasih saya ni siapa boleh beri ke bining, beri bining kepada orang Muhajirin, beri harta pada orang Muhajirin. Ini nak ayat kata arti kata apabila ada al-hijrah, dengan hijrah ini pengorbanan kita ini Allah Ta'ala akan capakkan di dalam hati kita, berasa kasih saya tempat yang kita berjumpa dengan orang-orang di situ. Dengan sebab al-hijrah ada al-mujahadah, di dalam al-hijrah ada al-mahabbah, dalam al-hijrah ada mawaddah, dalam al-hijrah ada silaturrahim. Al-hijrah adanya untuk nak membetulkan agama, untuk iratkan kasih sayang di antara kita sama Islam. Ibu apa tak ada kenal ke sini, amba pun tak kenal pocik-pocik dan mokcik malam ni boleh bertemu. Kerana apa? Kerana din. Di dalam rumah Allah ni, di dalam masjid ni, kita boleh bertemu, boleh muzakarah, boleh kecek kira gimana, tukarkan fikrah gimana. Kemudian kita saat ni tu mula syariah, lepas tu pergi kepada tarekat, lepas tu pergi kepada hakikat, pergi kepada makrifah. Ni duk bahas belaka ni. Mula-mula syariah. Apa syariah? Yakni kita kena mengaji. Kena ngaji fiqh. Lepas tu kena ngaji usul. Kena ngaji fiqh. Ngaji setara nak fiqh, lepas daripada fardu ain hak kita nak semaya. Kalau siapa dia beramal dengan fiqh dia tak sempurna, makna kata amalan dia saat ni tak diterimakan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang mana dia buat amal tapi dia tak kenalkan Allah, dia tak ada usuluddin, amalan dia saat ni tu tak diterimakan oleh Allah. Kerana usuluddin dikata tapak. Misalnya tapak masjid ni, asas masjid ni kita nak bangunkan tiang, nak bangunkan dinding, nak bangunkan sutuh, dia kena ada tapak. Kemudian tapak ni untuk memegangkan tiang apa ni, supaya tu juga ilmu usuluddin. Mula-mula sekali kita kena mengaji. So saya kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Amo nak masuk sikit-sikit ni buat apa ni? Dah. Kalau rasa lagu mana pun amo nak kecek sikit sebab amo pun
Tak pernah kecek ni dengan orang-orang Malaysia, tak pernah kecek dah. Walaupun logat ambo tu kasar sikit, ambo agak kemaaf dah. Kecek lurah taning kita ni, kecek lurah taning. Nak kecek buat bahasa-bahasa tu ambo pun tak pandai juga. Nama bahasa siapa dia mau tak reti kan? Teruk juga dah. Jadi awal-awalnya di dalam Islam Tuhan suruh ngaji gapo, Nabi suruh belajar gapo, ialah belajarkan ilmu usuluddin. Karena Tuhan mari dalam Quran tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Mungkena dan mungkena tahu, fa'lam annahu bahwasanya la ilaha illallah, tidak jenis Tuhan malaikat Allah. Ning usuluddin. Nabi katanya awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenalkan Allah. Lepas tu kita buat amal, kita tak kenal Tuhan kita semua. Lepas tu kita nak ambil gaji di siapa? Supaya kita buat kerja, kita tak kenal tokek. Lepas tu kita nak minta gaji ke siapa? Kita buat kerja, buat satu kerja kontrak ke, buat kerja umum ke, buat kerja kedai ke, ataupun kerja masak ke, tapi kita tak kenal ke tokek. Lepas tu kita nak minta gaji tu di siapa? Macam ni juga kita ada buat amal ibadat, kita duk semaya, kita duk solat, kita duk beri zakat, kita duk beri haji, ataupun kita sedekah, tapi kita tak kenal Tuhan hak kita semua. Al-Ma'bud. Siapa dia ma'bud? Allah. Allah tu bukan Tuhan Allah. Allah tu nama. Allah tu Tuhan bukan. Ar-Rahman Tuhan bukan. Ar-Rahim bukan Tuhan. Hak Tuhannya ialah zatun al-wajibul wujud. Ialah zat yang wajib ada tu Tuhan. Adapun Allah, yakni satu nama yang tunjuk dekat di atas zat Tuhan. Allah ni bukan Tuhan. Hak kita duk sembah Allah, duk sujud ngadahi, maka anggota kita pun duk sujud tangan, kita sujud tapak tangan pun duk sujud, kaki pun duk sujud, lutut duk sujud kepada zat yang wajib ada yang bernama Allah. Supaya inilah demo nama Zaid, demo ni namanya Umar, demo ni nama Khalid. Khalid tu nama di atas seorang tu namanya apa? Dirinya diri bagi nama. Kemudian kita sembahkan Allah. Allah dikatakan Tuhan yang kita kena sembah. Lepas tu kita kenal Tuhan tu setara mana. Ini amalan kita duduk situ tu. Berat, ringi, rendah, tinggi. Di kita kenal Tuhan tu setara mana. Orang ni kadang-kadang dia tak ada berdoa. Dia silalah hati. Tuhan wih dah kandak dia. Amo nak contoh setengah daripada tuk kita di petani ni. Setengah daripada orang yang karamat. Kadang-kadang ada hari seminggu setengah daripada tuk kita belah balik palah ni. Ya seminggu tu dia tengok lai cuming dia. Dia tengok lai cuming dia. Cuming nyuluh dia tengok lai cuming. Dia tengok dalam cumi ni apabila orang mari rumah dia. Ni nak ayat Tuhan wi karamat wi kasyah kepada mereka. Dia tengok dalam seminggu dia tengok cumi dalam cumi ya. Dia tengok orang tu. Bila dia masa apa di rumah dia tanya, "Dah ajak apa ni?" Dia tak ada tanya. Kadang-kadang dia mau tahu mari, dia kata dah. Demo tak ada keluar mulut nak ayat tahajat, dia royak dah ajak demo sikit. Ini apa ni? Ini apabila orang yang dekat dengan Allah, dia hampir dengan Allah, dia taqarrub kepada Allah, bermakna ketika ni Allah Ta'ala bagi kasyaf kepada dia dan Allah Ta'ala wi ilmu muhibah kepadanya. Lepas tu kita di hari ni duk cari mari kepada Malaysia, mari pada Shah Alam, mari kepada Malaysia, mari kepada kampung di Tok Nah di Kota Baru ni kita duk cari gapo? Duk cari keredaan Allah ke? Kita cari semata-mata kita nak orang panggil nak kepada mewah ataupun kita nak jalan semata-mata nak rang dunia ni. Tuhan kata dah, afala tatadabbarun, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Munduk jalan di atas muka bumi ni kan semata-mata mu jalan saja ya. Kan munduk tengok dunia mu fikir klik pada Allah ke tak? Kamu tengokkan angin duk pupuk mu ingat kepada Allah ke tak? Mu duk jalan tahbah kata bah duk berlari dengan tak ada tapai, tak ada balik, tak ada jadi kemusnahan, tak ada jadi kemalangan. Ning mu ingat ke Tuhan ke tak? Ning al-ma'bud. Kita yang kena ingat apabila kita dengan ma'bud tu rampik, gapo yang kita perlu, gapo yang kita hajat, tak ada kita akak tangan Allah Taala bagi dah. Ibu bapa dan yang dirahmati, ibu bapa yang dikasihi sekalian, di hari ni kita nak kepada apa? Kepada Allah. Lepas tu kita nak mengenalkan Allah. Tahap Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenalkan Allah. Lepas tu orang nak mengenalkan Allah, Nabi kata pada satu hadis lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
siapa-siapa yang kenalkan diri, ia kenalkan Allah. Buku Allah ni payah sikit kita kecek ibn hati berapa. Dia benar dalam. Kita tak tahu orang ni janguk tapi hati ialah mana kita tak tahu. Kadang-kadang kita tengok demo ni kereta mewah tapi hati yang Allah Taala tahu mana. Kadang-kadang kita tengok demo ni duit cukup lekat, duit kaya, kereta mewah, rumah besar tapi yang Allah tahu mana. Kita tak boleh tengok zahir, kena tengok dalam dia tu malam tu lagu mana, dia duduk malam. Lepas tu amalan dia muamalat dengan orang itulah mana. Dia kecek dengan orang, dia pandai lekeh kat orang kedak. Orang ada Allah lah hati, dia tak pandai lekeh kat orang. Orang ada Allah lah hati, dia tak mengupak kat orang. Orang ada Allah lah hati, dia teriak dengan Allah waktu malam, waktu dia mau tidur. Waktu orang tidur, dia bangun menangis. Dia bangun teriak, dia bangun royak hajat-hajat dia. Dia royakkan keperluan-keperluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni orang yang ada Allah di dalam hati. Sebab tu setengah daripada ulama kata orang yang tidak ada Allah di dalam hati, orang ni hancur dan orang ni kemusnahan, orang ni binasa. Tapi apabila orang ni ada Allah, tengok kereta ingat ke Allah, tengok motor berjalan ingat ke Allah, tengok angin pupuk ingat ke Allah, tengok burung merpati duk terbang ingat ke Allah, tengok air sungai duk berlari ingat ke Allah, orang ni selamat. Sebab orang ingat Allah, orang selamat. Salimin aminin, dia tu selamat, dia sentosa daripada siksa-siksa Allah. Kamu dia dan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni satu orang yang beruntung. Sebab tu Tuhan sebut di dalam satu ayatnya, daripada satu ayat orang beriman dengan Allah, orang ingat kepada Allah, orang beramal pada Allah. Tuhan kata dalam satu ayat, ba'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Nih, ibu apa? Dia hari ni duk bahan duk cari Tuhan ya. Sebab apa manusia kelak kabut? Sebab tak ada Tuhan. Sebab apa manusia tak berjaya dalam hidup? Sebab tak ada Tuhan. Sebab apa manusia saat ni dia selera dalam kehidupan rumah tangga jadi pecah belah. Kadang dia ada duit berjuta-juta wang tapi tak senil dalam rumah tangga, tak senil dengan anak-anak, tak berjaya. Sebab apa? Sebab dalam rumah tangga dia tak ada ambil cara Allah, tak ada ambil cara Tuhan, tak ada ambil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kata kepada orang-orang beriman, wajaza'uhum 'inda rabbihim, dan balasan mereka itu bagi orang-orang beriman. Balasan bagi orang yang beriman, orang yang beriman yang takwa kepada Allah, jaza'uhum 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu 'adnin, ialah syurga adnin. Syurga ada jannatul firdaus, ada jannatu 'adnin, ada jannatul na'im, ada jannatul sadari salam, ada jannatul khuldi. Pasti kita nak pilih masuk syurga ni ibu apa. Mudah-mudahan dengan gerbang ni bagi pokcik-pokcik, ibu-ibu mari daripada jauh ni. Nah, walaupun sikit sebanyak gerbang ni mari sana, mudah-mudahan minta oleh Allah Taala terimakan apa yang kita habis. Apa yang kita niat, apa yang kita gerbang, apa yang kita gerbang mari sini ni, amo minta pada Allah Taala, minta oleh Tuhan terima. Minta oleh Tuhan terima. Apabila terima kita ke akhirat insya-Allah dah. Orang-orang beriman di akhirat dia tahu-tahu nak kata apa, yang wujud dak. Lepas tu orang duduk dalam syurga, Tuhan kata balasan mereka di sisi Tuhan ialah syurga Jannatul Naim. Lagi pula tajri min tahtihal anhar, duk berlari bawah syurga ni, salah tak syurga, mahligai syurga. Syurga duk berlari bawah ni. Lepas tu air syurga yang pelik tak serupa dengan air sungai dunia. Air sungai dunia jadi tebing, jadi gelang gitu. Lepas tu air duk dalam, tebing lek tu lek ni. Tapi air syurga yang mengalir di dalam syurga bagi mahligai orang-orang beriman, ia serupa dengan pahai. Jadi betul gitu. Kemudian syurga yang duk mengalir di bawah sungai itu, duk mengalir di bawah mahligai orang-orang beriman. Satu, sungai air jernih. Yang kedua, sungai madu. Yang tiga, sungai susu. Yang keempat, sungai gawa, sungai Arab. Duk berlari di bawah mahligai orang beriman. Dia kata wa jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Duk berlari pak sungai. Bapak kita lah ni tu tak ada dah. Lah ni jangan udah.
Jangok-jangok tua. Dulu jangok lah ni, tak leh kira muka habis hitam habis dah. Dulu handsome kita dulu. Tapi lah ni habis dah. Kau tua tapi lah syurga esok kau sehari kau jangok. Kau sehari kau muda. Kau sehari kau kuat. Kau sehari kau gagah. Makan waktu apa hari ni berasa Allah waktu apa. Esok makan waktu apa. Tapi rasa waktu apa esok dengan hari ni tak serupa dah. Lepas tu dengan duit apa kita mari buat apa. Mari daripada Malaysia habis sekut 2 tambah kereta pun menyuk patu sedekah pada masjid. Mintalah Tuhan beli. Beli dengan syurga Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala katanya ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tuhan nak bayarkan saman harga di akhirat dengan syurga. Mana? Innallah, sesungguh Allah. Bagi orang ngaji balaghah dia tahu kecek dengan inna. Tuhan tak bohong ni. Tuhan tidak berdusta. Tuhan tidak kecek dengan kata berdusta, bohong, kecek, sia-sia saja tak. Tuhan kata innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguh Allah Subhanahu wa taala sanggup nak beli akan diri-diri orang beriman, dan nak belikan harta-harta orang beriman, nak beli ke apa? Bi anna lahumul jannah. Allah taala nak bayar dengan syurga. Ni kulit kita ni. Tengok Sayyidina Bilal beli kulit ke apa? Sayyidina Bilal hitam, bibir mulut tebal, dahi tebal, tapi Tuhan beli kulit dia buat cik lalak bidadari. Lepas tu kita tak sewi Tuhan beli kulit-kulit kita dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu niat bagi ibu-ibu dan ayah-ayah dan pocik-pocik dan makcik semua, niat betul dah. Niat molek kita, niat kita molek. Kata aku habis ni mari bertanding ni, mari jumpa dengan saudara bertanding, walaupun bukan adik-beradik tu lah, tapi orang panggil nak saudara pada agama. Ya Allah deh, pada orang kita tu Tuhan terima ni. Doa orang musafir. Doa gapo, doa minta ya Allah, minta laju anakku duduk rumah ni. Anak beranakku minta seni, minta selamat, minta berbahagia, minta lah aku klik ni, minta kerja nak tagih, kerja nak tangi, minta dapat berjaya dalam rezeki, dalam gapo semua. Nah, minta Allah Taala bagi keberkatan dalam hidup, keberkatan dalam umur, keberkatan dalam rezeki, berkatan di dalam anak, berkatan dalam harta-harta. Nah, sebab itulah kita kena beramal ibu bapa. Dah, sebab tu kita kena beramal, sebab itulah kita tengok kepada tok-tok kita di petani ni, hak berkat-berkat ibu bapa, mereka beramal. Mereka tak tinggal amalan. Kalau kita misal daripada mula tok dala kita dulu, golek-golek kes tengah tu, nah kalau dalam Malaysia tu ramai mengaji sini, masa ambo tu pun Malaysia ada 4-50 orang, daripada Kedah, pada Kelantan, daripada Perak, daripada Terengganu, daripada Sabah, Sarawak pun ada ngaji sekali ambo masa dulu. Lepas tu orang-orang dulu, ni kita nak royak cuming orang dulu ni supaya kita nak fikir kita ni ya, nak fikir pada kita, nak suluh pada kita, kata kita boleh buat gedak setara ni. Amalan kita tu siapa gedak setara-setara ni. Kalau tak siapa kita ambil sikit supaya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setengah daripada tok guru kita dulu di sini di petani kita nak kecah petani kita ni, dan nak ibu bapa tu dengar sebab apa dalam petani kita ni ada pondok lagi. Pondok banyak lagi. Pala ni pondok semua hak ada rasmi daripada KJN. Nah, pondok semua hak rasmi pada KJN. Sekarang ni amal biasa masuk perhimpunan daripada pondok-pondok semua ada 403 buah pondok. Hak ni ada surat jaminan daripada KJN. Dalam 3 wilayah Jalan, Petani, Menara ni ada 403 buah pondok. Hak ni orang panggil duduk di bawah jaminan dan rasmi KJN. Lepas tu hak tak ada rasmi KJN, tak ada tabian, tak ada surat terjamin pada KJN, semuanya di dalam 3 wilayah, 4 wilayah ni ada 900 buah pondok. Hampir dekat 1000. Lepas tu ibu bapa nak royak katanya pondok ni dah bagi pok kita, bagi ibu-ibu bapa duk jalan dalam petani ni dah, pondok-pondok berkat-berkat ni nah, ya ada banyak dalam petani kita ni. Lepas tu tok guru tua-tua pun sudah mati belaka dah. Nah, tapi lah ni aku awak anak menantu ya ada bercara benda ni. Setengah daripada hak pondok hak tak ada dah, daripada Tok Fobok. Tok Fobok ni orang alim lagi pula waliullah, orang soleh. Tok Fobok kalau kita pergi belah palak Tok Fobok. Tok Fobok ni orang borok, lagi pula orang soleh, patut orang tak kecek banyak, tapi orang berkat daripada Tok Cumar.
daripada tok monggo, daripada mana lagi tok jaak. Ni orang panggil daripada tok guru tua yang berkat-berkat. Lepas tu demo ni dia jaga amalan. Demo ni dia istiqamah. Nah, malam kalau tok dala kita dulu sehari kroes ju. Sehari kroes ju. Kroes ju malam dia bangun pukul 3, dia semaya taubat, dia semaya hajat, dia semaya tahajud 8 rakaat. Ni amalan tok dala kita. Amalan tok dala pertama sekalinya dia bangun pukul 4 malam, pukul 3 malam, dia bangunkan semaya taubat, dia semayakan hajat dan pula dia semayakan tahajud dan qiyamul lail. Lepas daripada tu dia baca selawat lum'atul aura. Lum'atul aura dok tangan ya mu. Amalan dia. Amalan dok tangan mu lum'atul aura ni. Kama dia ni baca dia kata aku duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari semalam aku kena duduk 4 je. Mik daripada pukul 3 sampai pukul 7 pagi. Tapi lepas pada tu aku duduk dengan manusia untuk pun mendakwahkan manusia. Ni mik daripada pagi pukul 8, 9, 10 ni dia duduk dengan anak murid dia. Ni amalan hari-hari mengajar dan wa amal, mengajar wa amal. Lepas tu amal nak wayak kepada kawan-kawan bapak dan kawan ibu, kalau kita nak wi berkat, kita kena ada amalan. Kena ada amalan istiqamah kita. Gampang kita nak istiqamah ikut ah. Kita nak istiqamah selawat dalam ilul khairat. Kalau fok mari kok Mekah kok nang luar ni, ya wa amal dalam ilul khairat. Dalam ilul khairat ni ya baca hari Ahad setengah, hari Senin setengah, hari gapo lagi hari Isnin setengah, hari Selasa setengah. Bo siapa masa seminggu ya khatamkan selawat dalam ilul khairat. Hatu hak fok terima daripada tok guru kalau lekke daripada fok maghribi kalau lekke terima dalam ilul khairat. Kalau kita tani ni orang ada beramal dalam khairat daripada pondok baboyih tok jo. Baboyih tok jo ni amalan dia ni amalan dalam ilul khairat. Kalau kita belah lek dalam kita ni wa amalum antul aurat. Ni fok keramat-keramat saja ni. Lepas tu demo ni keramat tak keramat setara nama nak contoh mau nak uyak misal hak demo ni keramat. Karamah ni apa dia karamah? Kita kecek bahasa kampung keramat. Bahasa kitab panggil karamatun. Supaya orang ni pergi Mekah sekelip mata. Ni orang tak percaya belakang ni kalau kita kecek di akhir zaman ni. Dia mau tahu tak ada gamuk dia ke Mekah sekelip mata. Pergi ke mana sekelip mata? Dunia hak baru ni, dunia moden tak percaya dah dengan kata pergi Mekah sekelip mata. Tapi orang lain ni kemungkinan ada, kemungkinan tak ada. Sebab apa? Sebab amalan-amalan terhenti di atas kita masing-masing. Dah, kalau kita tengok orang pergi Mekah sekelip mata ni, ya lagu ni, ya bukan je pelik. Ya orang wali-waliullah ni, ya duduk lek ni dunia. Tuhan lipat dunia ngecepat mungkin kita tak nampak boleh. Ya duduk lek tanah Jawi, tanah air, belah lek Malaysia. Kalau petani, Tuhan lipat perak dunia, ya lakah gila sana. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala lipatkan dunia ini, dengan kita kebiasaan ni tak nampak. Pergi Mekah sekelip mata. Lepas tu, orang nak sampai sini kena ada ke apa? Syariat, kena sempurna. Tarekat, kena ngaji. Tarekat ni pun kita, sebab tu Imam Ghazali kita katanya, aslut turuk jununun. Asal tarekah ni dia mahu kata gila tu. Saat ni kita ngaji fiqh. Hak Nabi katanya ngaji fiqh, ngaji tasawuf, ngajikan usul. Karena hadis Jibril alaihi salam menjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar belakang hadis Jibril tu. Jibril satu ketika yang mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari pelaga lutut. Mari duk mengajar ke Nabi ilmu fiqh, mari duk mengajar ke Nabi ilmu iman, ilmu akidah, mari mengajar kepada Nabi ilmu usuluddin. Dah, mari mengajar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Jibril yang telah makruf kepada kitanya. Dah. Satu ketika, ni. Asal tarekat kena kata gila dulu. Supaya Nabi kita nak jadi Nabi, oi kata nah muka dulu Muhammad Amin belum pada bakit Nabi. Qabla al-ba'sa panggil Muhammad Amin. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak akad Nabi jadi rasul, dia kata Muhammad Majnun, Muhammad gila. Hang nak ingat. Dalam kita orang buat amal ni nak jaya kepada amalan, kena orang kata gila dulu. Tika ana? Mau nak contoh, satu misal. Satu hari Imam Ghazali duk mengajar bab istihadah. Bab orang tina mari haid. Mari haid. Orang tina mari haid,
Lepas tu haid tu kau dah apa hari kalau mazhab Syafi'i sekurang-kurang sehari semalam. Pertengah haid ialah 7 hari 7 malam. Sebanyak-banyak 15 hari 15 malam. Lepas tu kalau 15 hari duduk mari lagi, 16 hari duduk mari lagi, 17 hari duduk mari lagi, 18 hari duduk mari lagi. Orang panggil darah apa tu bagi perempuan? Papi darah retina ke jatuh kena ngaji weh. Kau ni pula kau jatuh kena ngaji, tok lelaki suami kena ngaji juga tu. Nama dia nak tak tahu, nama retina tipu ya, abang mari uzur, abang uzur kena panjang tu lalu dekat 2 bulan dah ni. Sebab tu dia jatuh kena ambil tahu tu. Ni abang ikut retina royak, ikut bini royak, kata isteri royak tahu mak uzur bel. Muzur apa hari dah. Kalau dia jatuh tak tahu, lelaki tak tahu, suami tak tahu, mak uzur, uzur ke uzur. Sebulan dah uzur. Suami tu nak ambil tahu juga masalah ni. Kemudian Imam Ghazali duk mengajar bab istihadah darah retina menyakit. Mengajar bab istihadah ni duk mari sudah tengah-tengah hari. Ngajar orang beribu ni macam ni tak ramai lagi orang beribu duk dengar Imam Ghazali duk mengajar bab istihadah. Bab perempuan mari darah istihadah, darah menyakit. Lepas pada tu Imam Ghazali nak takbir semaya. Nak takbir semaya, adik dia duduk di belakang. Adik dia nama Muhammad bagi anak adik bagi Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Dia nak semaya zuhur akad takbir Allahu Akbar. Duduk mari adik dia tu di belakang bagi Imam Ghazali niat mufarakah. Imam Ghazali semaya. Lepas tu orang-orang kampung ni pahak duk mengaji ke dia, anak-anak murid dia saat ni tu dah. Duk semaya kali Imam Ghazali. Adik dia nampak Imam Ghazali saat ni takbir pak dah. Takbir sudah siap. Adik dia pun niat mufarakah tu baik dia semaya sore. Kemudian Imam Ghazali apabila sudah ni kita nak pergi naik daripada syariat, kita ngaji fiqh dah, ngaji usul dah, lepas tu kita nak naik kepada tarekat sikit. Nak naik pada tarekat sikit, nak naik kepada tinggi sikit daripada tangga pertama, nak naik pada tangga yang kedua. Supaya Imam Ghazali dulu dia reti ilmu zahir, dia reti ilmu zahir. Ilmu zahir yang lain dah daripada fiqh, daripada usuluddin, tu orang panggil ilmu zahir. Ilmu yang kita nak beramal, nak tatbik di dalam Islam, di dalam agama ni, dia kena ada ilmu zahir. Kalau tak ada ilmu zahir, tak sah amalan kita. Kemudian Imam Ghazali sudah dia semaya siap, dia tengok adik dia Muhammad ni tak ada. Dia pun kita tanya mak dia, kata ya mak, ya ummi, kenapa Muhammad saat ni tu semaya dengan amak tiba-tiba niat mufarakah tu baik. Dia kata heli. Dia kata adik mung saat ni, dia kata tika dia mung takbir semaya zuhur tu, dia tengok diri mung tu nampak gelomok dengan darah saja. Ni ilmu apa ni? Imam Ghazali mengajar bab istihadah ni ilmu zahir. Adik dia apabila Imam Ghazali saat ni takbir, nampak darah yang gelomok, yang gelomok Imam Ghazali dengan darah penuh tubuh dia. Sebab tu adik dia tu mufarakah tu baik semaya suku. Lepas tu nak Imam Ghazali pun panggil adik dia. Dia kata mak, aku nak tanya mu sikit. Nak tanya kan? Mengaji ilmu tu mana? Adik dia kata tak baik, tak ada mengaji. Dek ngaji mana ilmu ni? Dia kata tak baik, tambah tak ada ngaji mana? Mubahang mak. Boleh mu nampak ketika aku takbir, mu nampak darah yang ada bergelomok dengan diriku ni, mengaji mana ilmu ni? Ni nak kata ilmu zahir dengan ilmu batin yang lain-lain. Ilmu zahir hak kita duk semaya takbir Allahu Akbar, kita semaya 2 rakaat kosong kau masalah, ataupun kita semaya sunat ni orang panggil ilmu zahir. Lagu mana cara sah nak asmaya wis penuh, takbir wis penuh, baca Fatihah penuh, ni ilmu zahir. Tapi adik dia ada satu ilmu lagi dikata ilmu batin. Lepas tu Imam Ghazali tanya, mu belajar mana mak? Dia kata tak ada belajar mana, mu royak sungguh Lepas tu adik dia pun cerita kepada Imam Ghazali, dia kata ya abang, ambo ada belajar ilmu ni di tok guru duk tepi-tepi jalan, duk tapung kasut jahit kasut, duk tapung kasut jahit kasut. Ni orang dulu nampak biasa-biasa, nampak kerja jahit kasut, tapung kasut, lepas tu kewi kasut. Siapa kasut orang? Kerja ni kita tengok nampak hina, tapi kerja ni orang panggil titik peluh dia. Orang panggil rizkul halal, rezeki halal sebab titik peluh dia. Kemudian adik dia hak ngaji ni kepada tok guru yang duk tapung kasut di tepi jalan, duk jahit kasut tepi jalan. Maka adik dia pun jumpa dengan tok guru dia saat ni. Apabila pergi jumpa tok guru dia,
Imam Ghazali kata, ya tuan guru, amo nak minta mengaji seorang ilmu ni. Oh, ya kata Imam Ghazali, mo tak pandai, ya kata. Amo tak pandai, amo tak reti, amo diri pun duk ngaji kepada imam, ngaji pada tok guru. Tak apa hak tu duk ngaji ke amo tu suku. Dah, tapi mana kata hari ni aku nak ngaji padamu pula. Ya kata boleh nak ngaji kata Ghazali pada aku. Tapi syarat mula-mula nak ngaji turun dalam tarekat ni, mula-mula sekali Ghazali mung kena pakai baju guni, pakai kain guni. Ni kawan ni tajribah. Orang panggil cuba nak ranakkan nafsu, nak perenyit nafsu. Tok guru hok duk ngajar adik dia, duk tapung kasut, duk jahat kasut di tepi jalan, di tengah jalan. Ya royak kata Imam Ghazali, kalau mu nak bawa juga ilmu ni, mu nak pakai juga ilmu ni, syarat mu mula-mula sekali dalam masa seminggu 2 minggu, mu kena jahat guni, mu soyak guni, mu cakap, mu kawan, guting-guting guni, mu mari buat baju, mu guting-guting guni, mu buat kain pakam. Imam Ghazali pun masa geduh hati. Dah, nak pakai guni, kawet ulama besar. Kita ni tok guru besar duk ngajar orang ribu-ribu dah. Lepas tu kok mana nak makan baju guni, lepas tu duk simbuk air batah pula hari kita. Simbuk atas tembok. Imam Ghazali pun turut dengan kata bagi guru duk tapung kasut, jahat kasut ni, Imam Ghazali pun kerak guni, jahat guni kada. Tunggal kerak guni, guting guni, buat kain pakai, lagi pula buat baju pakai. Hari mula-mula mi air saat ni simbulkan tembok, simbul tembok tempat kabut pak gapo simbul. Dia mau kata set dah Imam Ghazali pun otak dah. Dia mau kata Imam Ghazali ni pun otak dah. Ngajar alim doa kuat doa ni siapa pun otak dah kan. Karena pakai baju guni, pakaikan masalah kain guni, lepas tu bawa air duk simbul tah batas hari ke hari. Dia mau kata Imam Ghazali gila. Ni. Sebab tu nak ayat orang nak pergi sapa ku Tuhan. Orang nak sapa kepada Allah, nak berjaya di dalam ibadat, nak berjaya di dalam amalan, ya demo kena kata gila dulu. Ni orang panggil apa? Permulaan bidayah bagi orang yang nak berjaya di dalam ibadat. Imam Ghazali pun buat lagi dah. Pada satu ketika tok guru kata mun nak duduk di atas satu bukit, lepas tu mu kena likung. Ya dah tok guru pun likung tali. Likung tali itu kena makan beretih. Beretih ni supaya padi goreng-goreng makan beretih 7 tis sehari. Lepas tu buat amal situ jangan lakah tali hok tok guru saat itu kan. Buat likung ni masa 40 hari. Kenapa tu? Dia kata Imam Ghazali kalau mu dapat nak hanyut ke hawa nafsu, mu nak tindak ke hawa nafsu, mu nak perenyit dia, mu nak wi dia saat ni tu patah, mu kena duduk di dalam likungnya tali ni makan beretihnya setinra 7 butir sehari, lepas tu mengatik kepada Allah Taala zikir la ilaha illallah. Sapanya beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu. Sebab tu ahli tasawuf kata sekurang-kurang zikir di sisi ahli tasawuf 12,000 sehari. Dan sekurang-kurang zikir di ahli fuqaha ialah 300 pagi, 300 petang. Tengok tekah jarak. Fuqaha kata sekurang-kurang zikir 300 pagi, 300 petang, tapi ahli tasawuf katanya sekurang-kurang zikir di sisi mereka ialah 12,000 sehari. Zikir Imam Ghazali lepas pada tu cuba kita pergi baca kisah Imam Ghazali. Imam Ghazali lepas pada tu pengkat dia kau tinggi. Siapa dia lupakan dunia, dia ingat Allah saja. Ibu bapa lebih kurangnya dah. Gitulah lebih kurang insya-Allah. Nah kita pun tak sepanjang dah. Tengok ibu bapa pun penat dah mari jauh. Nah amo wi kisah sikit sebanyak supaya kita tu pakat-pakat mikir amo pun tak pandai leh. Tak pandai, tak reti juga, bukan satu orang yang ceramah, bukan satunya orang yang alim, tapi cumanya kita nak mari muzakarah. Nah malam ni kita niat kita baik dah. Niat kita mari hijrah daripada Sya'lam mari kepada petani kita di Kota Baru. Hijrah kita ni mudah-mudahan dibelikan oleh Allah dengan harta kita, jiwa kita, duit kita dan amalan-amalan kita, doa-doa kita mudah-mudahan diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini semua harta kita dikirakan oleh Allah. Dihitungkan oleh Allah pada madai masyar di akhirat nanti. Sebab kita semua akan ditimai kan? Ditimai. Tapi nak kata umat akhir zaman ada satu cerita daripada umat akhir zaman. Bagaimana ibu bapa? Dalam satu hadis, malaikat duk jaga syurga, tapi ada satu kumpulan duk terbang di atas syurga tu. Terbang. Rupa burung, tapi makhluk, tapi hamba Allah Taala umat mana? Duk terbang atas dinding syurga alal hitanil jannah. Di atas tu tinggal dinding syurga. Malaikat tanya, "Hei,
Dia kata antum minal malaikah, kamu semua ni daripada para malaikat. Dak, ya kata kami la. Nah, apa? Lasna minal malaikah. Tidak, kami daripada malaikat. Antum minal anbiya, kamu semua duk terbang di atas pintu syurga, di atas dinding syurga. Sebab apa? Nak pergi syurga ni pada mahsyar. Ning titi sirat, jabatan sirat. Naik 500, turun 500, naik 500. Turun 500, naik 500, turun pula 500 tahun. 1500 tahun. Nak mari ke syurga, pasti kena lakukan jabatan dan pada mahsyar. Tapi puak ni, tak ada lakah pada mahsyar dan tak ada lakah jabatan sirat. Tapi masuk syurga, nak main pada syurga. Malaikat tanya, antum minal malaikah? Kamu daripada para malaikat. Dia jawab, lasna minal malaikah. Antum minal anbiya, kamu daripada para nabi. Lasna minal anbiya. Antum minal mursal. Tak lakah. Dia kata, nahnu min ummati Muhammad. Kami daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu kedebel. Kedebel umat Nabi sebab kedebel Nabi. Berjakit kedebel Nabi ni. Hak Tuhan kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuh dan tidak latih akan dikau yang Muhammad mari ke alam dunia ni melainkan rahmat dan kasihani kami kepada engkau. Kemudian kita dengan sebab kedebel Nabi, hebat Nabi, masing Nabi, berjakit kedebel Nabi kepada kita, siapa umat-umat lain tak boleh masuk syurga, sebab kita duk terbang dah di atas dinding syurga. Duk terbang di atas dinding syurga, malaikat tanya, hey, fak kamu semua antum ni kena hisap dak di padang mahsyar. Mu tengok kedak orang duk di padang mahsyar? Dia kata dak, aku tak ada tengok orang kena hitung amalan pada mahsyar. Khabar-khabar aku duk sini. Dia tak ada lalu ke mahsyar, dia tak ada kena hitung amalan di padang mahsyar, dia tak ada kena catat di padang mahsyar, dia tak ada kena timbang di padang mahsyar. Faham lakah ke dak sirak? Dia tak ada juga. Kami mai duk sini dah. Lepas tu malaikat tanya, sebab gapo amalan-amalan kamu saat ni tu boleh begini? Dia mulai tak ada masuk syurga, dia masuk syurga duk main ke atas dinding-dinding syurga, hitanil jannah. Dia kata, kami duk atas dunia dulu, hai malaikat. Kami dulu, kami sedekah, kami senyap, kami tak cur kat orang, kami tak royak kat orang. Kami bangun semayah malam pun kami tak royak kat orang. Ni bos semayah kan, nak menampak mengatuk malam tahajud, nak royak dia. Tak royak. Dia tak royak kat orang. Kita ni tak boleh kan nampak mengatuk, nampak menguat duk atas kereta pagi ini ni. Oh, malam tel apa kat Quran udah. Nak senyap tak boleh, kadang-kadang nak royak, rasa nak royak kat orang, dia berasa nak royak kat orang ni. Dia setel pandai tipu nak ibadah amalan sedekah malam kita tu pas setel pandai. Royak royak. Dah kita royak habislah. Pala tu habislah. Sebab tu puak ni boleh berjalan atas syurga di atas dinding nah syurga di atas hitanil jannah, sebab mereka wa amal di atas dunia tak royak kat orang. Bangun duk teriak dengan Allah Taala waktu malam amatan mengalir dengan Allah Taala. Hak ni hak besar ni. Kecek pandai tak ada gini amatan titik kedak dengan Allah. Titik kedak khasyatan lillah, takut kerana Allah, wa khaufan minallah. Ada kedak titik akik tangan pak mengalir tengok Nabi kita teriak mengesak-ngesak dengan Allah Taala. Siapa kaki bekak-bekak mereka. Kaki Nabi bekak, Aisyah tanya, sana tu lalu ya Rasulullah boleh bekak kaki-kaki. Ana min ibadiyas syakur. Aku daripada hamba yang banyak syukur. Pas kita bangun malam tu ibu-ibu ayah-ayah. Lepas tu doa yang mana pesannya, hak Tuhan nak terima, hak mudah terima, waktu petang hari belum pada nak bangorek. So, lepas tu waktu 20 minit, 15 minit sebelum pada subuh. Kalau kita tengok urutan ni kita hak jumpa Lailatul Qadar, hak malam Lailatul Qadar ai penuh laga tika ni. Tika ana setengah jam belum pada nak subuh. Daripada Haji Usman bin Usamah di Pondok Kubai Putak di Pujuk, satu ketika ya sudah wa amal malam dalam bulan puasa bulan Ramadan, malam 27 dia bangun nak ambil asmaya, sudah buat amalan lain dah, malam tahajud, semaya hajat dia, wirid-wirid yang lain dia, dia nak turun dari atas rumah dia, atas balai dia tu, dia nak turun pergi asmaya, tengok air telaga penuh di atas tu lah, di telaga je penuh, air tu baik apa keluar. Kemudian tok guru dia minta apa? Apabila dia tengok air telaga malam 27 dalam lebih kurang kopak nah lebih kurang, air tu penuh telaga, dia minta apa? Dia minta, ya Allah ya Ilahi, kabulkan amalanku. Ya Allah ya Ilahi, mintalah anak cucu aku aling 7 lapis. Ni, gimana ni? Amalan-amalan mereka apabila diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian mereka Allah Ta'ala nampak alamat-alamat macam ni. Tapi sekarang ni payah dah kita nak boleh tengok. Lepas tu tuk benar daya kita. Nah, tuk orang panggil tuk chair bagi tuk Bakuratul Amani. Tuk nenek demo tu pun boleh malam ke Lailatul Qadar. Air telaga penuh juga. Gi jalan lah kalau kita mai sini, gi pelaga tuk benar daya pun kita pun nah. Ibu apa kemungkinan boleh dengar belaka dah biasa dengar dah. Tuk benar daya. Lagi pula tok syahadat tu tak apalah hak makruh-makruh dah. Padahal taning kita ni banyak juga tempat tok guru hak yang barokah-barokah. Batuk guru hak pesing orang panggil Allah Taala wi kemuliaan kepada mereka dah. Setengah daripada mereka dulu nah. Orang panggil banyaklah. Ni nah setengah daripada nah amalan-amalan mereka. Lepas tu kita nak wi jadi kemuliaan, kita kena usaha buat apa? Kena buat amal, kena belajar, kena mengaji. Lepas tu jangan tinggal dah amalan. Lepas tu orang jatuh jaga Jumaat, orang tino kena mai awal waktu. Ini dah pasal bunyi mudah ni maya Jumaat. Retina maya waktu punya mudah ni. Duk mana-mana pun ya manusia tekah tak jauh ni. Duk Malaysia, duk tani supa ya. Amo rasa supa ke orang Malaysia ni boleh dirajing belakang ni, amo tak tahu ke. Dah tapi nak ayat kata buku semaya ni golek kita nak galik. Dah golek nak galik. Lepas tu orang jantan, orang lelaki golek kita tak berakhir masjid. Lepas tu orang tino saat ni tu golek ke lewat kalau Zuhur pamak lagi baru masuk. Maya tagih-tagih kat ngasah cucuk ngasah lu dah. Kadang-kadang asal nanti kat ngangorek duk buat kerja tak ada buat kerja Nabi sudah kerja tu. Kalau kita duk setara ni buat apa tak ada kira lah orang petani ko ataupun orang Malaysia ko orang Indonesia kalau kita duk lagu ni makna kata kita tak dapat menekat di dalam hidup, tak dapat menekat di dalam apa, di dalam rezeki, tak dapat menekat di dalam kerja buat kita. Karena Nabi kata as-salah miftahur rizki, satu hadis. Semaya ni pintu rezeki. Pas kita nak rezeki banyak, nak duit banyak, tapi ngatu balah pagi hari kita. Pia tu rezeki Allah. Pas ngatu rezeki kita balah pagi hari kita. Kadang-kadang subuh gajah kalau tani panggil subuh gajah. Kama dia kata as-salah, Nabi kata as-salah miftahul rizki, dan pula Nabi kata as-salah miftahul jannah. Salah ni dikatakan anak kunci syurga. Anak kunci syurga. Sebab itulah kita jaga semaya. Orang jatuh jaga semaya. Jaga semaya Jumaat. Bidai Jumaat di masjid. Lepas tu kita semaya orang tina awal-awal waktu. Lepas tu ambil semaya dulu. Belum pada masuk semaya 20 minit kita gaduh. Cuba buat ibu apa? Sebab ramai daripada kawan-kawan ibu, kawan-kawan bapak duk mai cari amal dalam seminggu 100 orang, lebih kurang 100 lebih lah dalam seminggu. Hafak-hafak ni duk mari cari amal ni ada belakang Malaysia pun ada, baru ni Kedah, Kelantan, ada Kuala Lumpur, mari hak Kuala Lumpur tu jadi daging tumbuh dalam perut 18 sen berubat sampai di Singapura. Orang Malaysia, orang Kuala Lumpur jadi tumbuh daging dalam perut 18 sen, mai cari amal baru ni. Lepas tu amba pun royak dia lah buat air tawar dia gitu-gitu gini. Lepas tu amba buat, lepas tu lagu mana keadaan alhamdulillah kau lagu mana. Lepas ni orang Terengganu ada masalah anak. Anak ada seorang, lepas tu anak seorang ni turut perempuan yang ada anak dah 3. Lepas tak ada berumah lagi anak dia ni. Anak dia tak ada bisa bini lagi. Turut perempuan ini. Pagi duduk Sabah Sarawak tu. Lepas dia duk royak ke amba cerita pada ambanya nak buat lagu mana apa. Lepas amba pun tak ada nak royak lagu mana dah. Semua tahu nak mari Muhammad jauh, kak duk di Ganung, amba duk belah Thailand ni. Kak nak mari sini susah. Lepas tu kita royak cara-cara ke dia. Tapi ya tu mari ke amba, ya telefon mari ke amba dalam bulan lepas dia kata bapa, alhamdulillah sekarang anak amba klik duk dengan amba dah sekarang. Lepas tu anak amba tu tinggal dah perempuan ni, tak ada hubungi gapo dah sekarang lagi. Dulu dia kata ya cari situ cari sini berdoa lagu tu lagu ni tak jadi. Lepas tu amba royak dia ke anak kak gini kak. Kak kelewat lagu ni kalau anak tak reti, kalau anak tak cerdik, kalau anak tak dengar kata, anak tu keras perut dengan kita royak gapo nak royak sultan, royak akhir dah. Akhir dipanggil dah. Dah. Kalau dikecek 2 jam biasa ya, bodok camuh 2 jam semua ya. Dah. Kemudian kalau anak kita ada tak reti buat apa, ada tak dengar kata kita, lepas tu hamba suruh jawab lagu mana? Hamba royak ke dia nya kata Kak kelik poso hari anak kak tu beranak. Dengar baik-baik ibu-ibu ayah-ayah, kalau anak kita mame ni meme kena ada ni anak tak reti ni. Meme ada anak tak reti keras perut, tak reti dengar tak dengar kata ni.
Kan tak ada seorang abuk dalam ni. Kan anak juruh-juruh lakon lain ni. Dah. Kalau ada, boh kata fardu takdir ada anak kita tak reti kata, tak dengar kata. Kita pergi puasa hari anak kita lahir. Hari kelahiran anak kita. Puasa hari lahir. Nama puasa tanya babo puasa hari gapo apa. Babo tak ada beranak nah. Pok demo beranak. Hari anak kita beranak tu hari gapo? Kalau hari Ahad, Ahad kita puasa. Kalau anak kita lahir hari Sabtu, kita puasa Sabtu. Kalau lahir hari Selasa, puasa Selasa. Kalau dia puasa tu puasa gapo dia? Puasa sunat ke puasa fardu? Ikut. Kalau kita puasa terlekat-lekat puasa ada, puasa Ramadan baru ni puasa tak sempurna mana, kita niat qada. Saja aku puasa qada Ramadan kerana Allah, tapi dengan berkat puasa ni minta wi Allah Taala lembut hati anakku. Minta wi Allah Taala patahkan hati anakku. Minta Allah Taala bekikan anak aku daripada tak baik kepada baik, daripada tak comel kepada comel. Cuba ibu apa buat. Kamu dia puasa mau nak wi asal lagi. Lalah mau hujung sikit dah. Nak wi pada orang Malaysia mari jauh dah. Dah. Mari jauh dah benda ni klik guna insya-Allah kerana orang Terengganu baru ni anak dia turutkan perempuan sekarang lah ni dia tu magdama dia kata alhamdulillah satu hari nak mai jumpa dengan hamba. Nah, tapi lah ni anak dia sudah klik duduk dengan dia lagi pula dah tinggalkan perempuan saat ni. Lepas tu kita puasa sudah dekat-dekat ibu apa hampir maghrib. Kita nak buka puasa lebih kurang sejam. Hampir kita nak buka puasa sejam. Kemudian kita pergi mi asmaya wi bersih, mi asmaya wi cuci. Mik wi kena nah basuh wi molek, berkomo wi molek, basuh muka wi molek. Basuh muka kita tahu belaka dah kena isnih. Buat jadi sepenuh sikit. Lepas tu basuh mulut, komo tu wi mubalarah sikit. Maud-madah wi mubalarah. Istinsyak buat air hidung wi sampai sini. Nah, lepas tu basuh muka wi molek, lepas pada tu tak ada kena semaya, pasal tak ada semaya, makruh. Duduk tas sejadah. Duduk tas sejadah kita kalau kita buat dua orang kita ngatuk lelaki dengan suami kita baca istighfar wi banyak. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu sekurang istighfar. Ataupun nama istighfar yang kedua, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Istighfar yang kedua. Ataupun kita nak ambil tinggi lagi daripada istighfar dua-dua, kita ambil sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fastaghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi fastaghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dah. Baca sayyidul istighfar, lepas tu kita selawat atas Nabi. Lepas tu akik tangan bi tinggi. Akik tangan bi tinggi. Ni kan akik tangan pun apa lemah. Nak doa dengan Tuhan, nak wi Tuhan terima. Doa pun apa lemah dah, nampak malas dah. Akik bi tinggi. Semakin Nabi kita berdoa di Jabal Rahmah tempat tu ada dengan Tok Hawa tu berjumpa. Nabi kita berdoa lagu mana? Kalau aku doa Nabi. Nabi akak tinggi setinggi-tinggi nampak ketiak dia. Nabi berdoa di Jabal Rahmah akak tinggi nampak ketiak dia. Lepas tu kita berdoa untuk anak kita wi tinggi sikit. Wi tinggi, khusyuk, tawajuh, qada dengan Allah. Kita khusyuk, makna anggota kita tak bergerak. Qada, yakni kita merendahkan diri. Tazallul kita bahasa aku ni hamba yang lekeh, hamba yang banyak berdosa. Ya Allah, aku ni berdosa ni. Muri anak pada aku jadi tak berjurus ni. Ya Allah, aku jara ya tak molek, aku bela ya tak molek, aku asuh ya tak molek. Sebab ni aku berdosa ya Allah. Ingat gitu, royak gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hamba ni isah dah, hamba ni salah dah, saya ni silap dah ya Allah. Hamba asal hamba anak hamba ni tak kena ya Allah. Gi pada jalan lain pada jalanmu ya Allah, kami silap ya Allah. Lepas pada tu kita gambarkan Allah di dalam hati. Lepas tu kita gambar rupa anak kita, misalnya nama Muhammad, kita gambar anak kita ambil daripada kepala suk kaki dia. Gambarlah hati, gambarlah hati. Gambarkan anak kita tersilar dan tergambar anak kita ambil daripada kepala hingga sampai ke hujung kaki dia. Lepas pada tu kita tersilar hati kita, gambar hati kanan. Gambar sebelah hati kanan ya. Ya Allah, minta membukalah hati Muhammad ni.
Minta ia jadi orang baik, minta ia jadi orang soleh, minta ia jadi orang lemah lembut, minta ia jadi orang yang taat kepada ibu bapa, ya Allah. Gambar lihat hati kiri, lihat hati kanan, gambar lihat hati, lihat hati kiri. Nah, gambar hati kita dengan mata kita dan hati kita ni gambar lihat hati kanan, ya minta Tuhan buka hati dia, buka hidayah ke dia, buka jalan comel pada dia. Lepas tu gambar lihat hati kiri, minta lah Tuhan katuk jalan tak baik bagi dia, jalan anak yang tak jaga, hati dia keras dengar tak dengar kata kita, dia jadi tak berjuru, kita minta Tuhan katuk, minta Tuhan tutupkan hati dia. Ibu bapa cubalah tajribah tengok, insya-Allah banyak dah amawi kepada orang petani, semua hak mereka anak-anak mereka dekat dadah, dekat air ketung, dekat gapo semua, hak setengah bari tu duk ketar-ketar dak pemo pun ada, tengah temai mutah pun ada. Nah macam-macam. Patu ibu bapa dah cuba klik buat. Amun nak uyak ubat yang terakhir pada ibu bapa, kalau ibu bapa klik buat, insya-Allah Allah Taala akan bagi pada ibu bapa. Ni amun nak wi kepada ibu bapa sebab amun tak ada nak wi gapo, nak wi duit ibu bapa belana dah. Amun tak ada. Nak wi benda-benda lain pada ibu bapa tu, nah mana tu, nah kemungkinan ibu bapa tu tak perlu dah, duk perlunya kepada amalan-amalan, kepada ibadatan taatan kepada Allah supaya kita dapat boleh beramal di dunia ni selamat sampai ke akhirat. Qada tu dulu pada malam ni, amo harap nah kemaafan kalau ada terlanjut time. Dah kalau kecek amo ni, saya ni ada kasar lah. Puasa tersinggung dengan orang Malaysia ni, kecek kasar bahasa bahasa orang taning ni ia tak lembut sangat tapi boleh dengar. Dah tak ada lembut sangat, kecek nah, kecek baik. Ni kecek orang taning biasa-biasa gini. Kalau ada kasar, ada gapo tu, amah harap kemaafan lah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, bik kanan suk kiri nah harap kemaafan semua. Patut amah minta nah orang-orang ni ibu bapa semua mari ke sini, amah minta selamat, minta rahmat daripada Allah. Lepas tu minta Tuhan capaklah hati berapa klik kepada Malaysia, wasal gawi hati, wasal tenih hati, wasal suka wasal sururan wa marhab. Dah apa dia sururan lagi pula wa farahan, yakni seronoknya mari tengok taning, lepas tu boleh klik benda-benda baik kepada di Malaysia. Dah walaupun tengok sikit-sikit tak apa dah. Boleh tengok benda-benda molek klik Malaysia tu, boleh benda-benda hak comel-comel. Benda hak tak comel sampai di taning kita nak tak comel, so klik Malaysia ambil hak comel-comel. Tengok ulama-ulama. Lepas tu 5 perkara orang tengok tak ada kena buat amal. Deh, tamu tengok Quran, tengok saja Quran. Boleh pahala. Tengok aja. Tengok Quran saja, tahu ni kan? Tak ada baca lagi, tak ada buka lagi, tengok Quran dakak itu. Boleh pahala dah. Saya Quran junjung weh. Tak ada buka baca lagi bismillahirrahmanirrahim, tak lagi boleh pahala. Yang kedua kita tengok gawa muka wajah ibu bapa kita, lepas tu kita tengok dengan kasih, dengan syuk, dengan kasih saya kita tengok ibu bapa kucuk ibu bapa saya bah. Maka pahala dah. Lepas tu Nabi kata siapa ya tengok orang tua macam ni, tengok dengan kasih saya dengan syuk ni seolah-olah ya wa amal ibadat haji dan umrah. Pagi hari kita tengok mak, pagi hari kita kelih mak tengok dengan apa, dengan syuk, dengan kasih saya, tu hari dah pahala umrah dah haji. Lepas tu dengan kita tak ada kena semaya, tak ada kena sedekah, tengok muka ulama bagi-bagi. Kalau kita tepi muka guru, tengok muka tok guru bagi-bagi. Boleh pahala dah. Dah. Gitu. Nak kita tengok bagi Kaabah tu jauh dah, jauh. Gitu lebih kurang insya-Allah. Lebih kurang pada dah cukup malam ni. Patut amah kemaafan dah. Insya-Allah kalau nak berhubung insya-Allah dah. Amah duduk sini ya, duduk di Nayu Bakak dah. Juga tanya memang tak apa dah. Patut amah tu ada buka ni lah, buka pondok sikit-sikit. Adalah budak 2-300. Nah tempat ambo tu pondok Pesing Lamu. Pondok Pesing Lamu dah duduk kawasan dekat ni, lebih kurang sini ni siapa Muhammad tu lebih ke 10 kilo. Duk belah ni jalan kat Gedayala dah. Dekat Gedayala. Insya-Allah kalau ada ibu bapa kita ada perlu gapo nak minta tolong gapo, kalau lalu kok jalan ada caping gapo, telefon masuk ke ambo nak minta tolong kereta bocor ke, kereta mampu ke dah. Boleh hubung ambo. Ambo duk tengah jalan ni ya. Dah. Insya-Allah kalau dah tolong kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.